Dia mengekek tau tak? Dia berlari sambil mengekek. Kisah seram boleh berlaku di mana-mana saja. Ada yang disebabkan dengki dan ada yang disebabkan punya sejarah tersendiri. Dan ada yang menjadi misteri sehingga kini. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba dia pun pegang tangan orang kat belakang. Allah. Kau tahu tak? Aku nampak apa? Kau nak mati ke? Di menari tu dia terpanjang-panjang macam tu kan. Okay, Assalamualaikum guys. Kembali bersama Santai Ci dalam segmen seram. Dan pada hari ini kita masih lagi bersama caller yang ingin menyampaikan pengalaman kisah yang terjadi pada beliau sendiri. Dan sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe untuk video-video yang lebih menarik pada masa akan datang. Seperti yang kau tengok, Hafiz masih lagi tak ada. Okay, so tengoklah 2-3 video lagi mungkin ada kot. Sebab dia sekarang kurang sihat. So harap jangan pergi ke mana. Jangan disebabkan Hafiz, sebabkan aku korang nak pergi tempat lain, tukar channel. Jangan. Stay video sampai habis sebab kita ada cerita menarik nak dikongsikan bersama korang semua guys. Okay, agak-agaknya kita bersama siapa? Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam. Saya Irfan. Masih lagi bersama Irfan guys. Wakil daripada negeri Kelantan kita. So Irfan okey, sihat sekarang Alhamdulillah sihat. Okey Irfan, macam hari tu kita dah dengar 3-4 cerita pada Irfan. And cerita Irfan ni agak luar biasa sebab gangguan yang terjadi bukannya biasa-biasa. Sebab gangguan ni hingga melibatkan dicampak, disorok dan macam-macam lagi. And mungkin pengalaman ni tak ada dilihat oleh orang lain, and tak seperti gangguan biasa yang seperti kelibat yang biasa korang kat luar sana kena. So Irfan, mungkin ada perkongsian yang menarik lagi hari ni yang nak dikongsi bersama. Okey. Pada part 2 kali ni, cerita yang pertamanya, lepasnya ayah saya disorok di bilik lain tu, di part 1 tu. Seminggu lepas pada tu, kita orang tengah solat berjemaah maghrib time tu. Time tu rakaat yang kedua saya imam, ayah saya kat belakang lah. Okey. Masa rakaat kedua tu, ada bunyi tapak kaki daripada belakang. Time tu semua orang tengah semayang tau. Bunyi tapak kaki orang tengah berlari. Tu kita orang dia lagi solat, sambung lagi solat. Bila tengah rukuk tu, tiba-tiba anak ular hitam, yang warna hitam, tiba-tiba muncul depan kita orang. Anak ular hitam tiba-tiba muncul kat depan Irfan yang masa tu Irfan tengah imam? Ya, tiba-tiba tak jadilah solat. Lepas tu terus mengundur lah kita orang. Menjerit lah masa tu lintang pukang Memang ya. Masalah bukan seekor, 2 ekor time tu. 2 ekor? 2 ekor. Okey. So time tu memang kelam kabut lah, tak tahu nak buat apa semua. Nak pukul kan, kita tak tahu apa benda tu sebenarnya kan. So kita halau dengan penyapu apa semua sampailah keluar rumah. Dan akhirnya ular tu dapat keluar rumah lah, dia keluar sendirilah kan? Makan masa jugalah, dalam 15 minit macam tu. Masa tu Irfan dalam bilik ke? Ya tak, dekat ruang tamu. Okey, semayang jemaah. Jemaah dekat ruang tamu lah. Kita ni tak habis kat situ. Masa lepasnya ular tu kita orang dah settle kan. Tiba-tiba bunyi detuman lagi macam Pak Wan tu, detuman dari bumbung, and blackout lagi. Oh, okey. Bila blackout, kita orang tahu dah kena cari ayah saya dulu. Oh, okey, masa tu ayah Irfan dah start hilang? Dah start hilang pula. Padahal masa tu ada sama-sama? Ada sama-sama.
Okay. Okay, bila dah back out, kita orang pun suluh apa semua, panggil ayah saya, memang tak jumpa. Rupa-rupanya dia dekat pagar luar rumah, tengah longak ke langit. Macam tu. Ush. Mata dia merah, suara dia garau. Dia tengah sebut kataan orang siam lah macam tu. Ayah seperti kena rasuk lah masa tu Yang sedar ayah sebenarnya ada kat luar, siapa yang nampak dulu masa tu? Saya. Oh, okey. Bila saya panggil dia tu, dia tolak saya balik. Memang kuat lah yang tu. Sebab bukan dia kan. Okay, bila dia tolak tu, dia tengok saya, cakap, kau bukan anak aku, kau keluar daripada rumah ni. Cakap macam tu. Sebab selalunya apa-apa jadi, saya yang uruskan dia kan, apa semua. Saya yang rapat dengan dia apa semua. Time tu dia yang bergaduh lah. Time tu dia tolak saya apa semua. Lepas tu saya genggam betul-betul badan dia. Mak saya sapukan air kat muka dia apa semua, elok sikit. Time tu dia dah pengsan apa semua, tak sedar diri. Dekat pukul 10 macam tu baru dia bangun. Rumah Ifan ni dia kawasan taman ke macam mana? Taman. Jadi masa tu jiran sebelah rumah tak kecoh ke atau keluar rumah tolong sekali? Tak. Ke sebab diorang tak sedar ke macam mana? Diorang masa ni diorang tak tahu lagi, ada cerita lain yang diorang akan tahu. Oh, okey. Okay. Masa dia bangun tu, dia cakap ada makhluk besar. Tinggi dia sama tinggi dengan tiang elektrik. Yang pakai baju warna oren. Time tu dia cakap, macam Tok Sami dia cakap. So makhluk tu nak suruh ayah saya sembah dekat dia. Tu yang ayah mendongak atas tu? Ya. Kesan daripada dia dongak tu, anak tekak dia memang luka. Bila minum air apa semua, keluar darah. Ni kali yang kedua lah dia nampak dalam bayangan atau masa pengsan dia nampak Tok Sami Atau masa dia nampak Tok Sami tu dia masih sedar lagi, dia belum pengsan? Dia cakap dia sedar, cuma dia tak boleh nak buat apa, dia nak istighfar pun tak boleh. Dia nampak saya dekat sebelah dia, tapi benda lain yang kawal dia. So benda ni bila dia kata dia menyerupai Sami, kita tak boleh nak claim yang ni bukan apa, kita tak nak ada sentimen apa-apa dalam agama atau kaum, sebab kat sini kalau dengar orang lain dengar mungkin akan marah. Tapi untuk korang tahu, benda ni dia boleh menyerupai apa-apa pun. Jadi benda ni dia menyerupai sesuatu, atau contohlah Sami, dia untuk timbulkan fitnah sebenarnya. Benda ni boleh juga dalam bentuk orang yang dalam keadaan bertelekung, dalam macam seorang yang warak. Jin ni dia boleh menyerupai apa-apa saja. Jadi yang diceritakan benda betul, bukan direka. Jadi apa yang disampaikan oleh Irfan tu yang itu yang diceritakan balik. So harap tak ada apa berlaku salah faham lah. Okey Irfan, kita nak dengar cerita yang kedua. Okey, cerita yang kedua ni selang dari 2-3 hari jugalah. Kita orang cerita benda ni dekat pak saudara saya yang duduk dekat Melaka. Lepas tu dia macam suggest seorang ni untuk berubat ayah saya. So pada malam Jumaat tak silap saya, ustaz tu minta saya ambil gambar rumah. So saya pukul berapa pukul 1 lebih. Tengah hari atau pagi? Pagi. Lepas tu saya keluar, saya ambil gambar keliling rumah lah. Dari luar pagar, dalam pagar apa semua. Lepas tu ustaz tu dia send balik dekat kita orang gambar tu. Dia buat circle dekat bilik ayah saya, ada seorang makcik pakai tudung. Dalam gambar tu Irfan pun sendiri boleh nampak lah? Ya, memang boleh nampak. Tapi masa memang kita orang tak perasan lah masa ambil gambar tu. Bila dia bulatkan dekat kawasan tu memang ada. Bila kita orang tunjuk balik dekat ayah saya, dia cakap perempuan ni lah yang duduk dekat wheelchair time tu. Oh, okay. Alright, aku dah start mengembang balik, okay.
Okay, bila kita orang dah siap ambil gambar semua, keesokan pagi tu, gambar-gambar yang kita orang ambil tu semua hilang. Oh. Nasib baik kita sempat hantar dekat ustaz tu. Okay, bila kita orang hantar gambar tu, ustaz tu cakap dia nak datang Kelantan. Dia nak tengok sendiri rumah ni. Dalam 9-2 hari macam tu dia datang. Dia datang, dia cakap kawasan bilik ayah saya yang paling kuat sekali. Paling aura dia paling kuat lah, dia cakap. So dia cakap dia nak tengok dekat atas ceiling. Cakap dia nak tengok kat dalam tu. So nak naik ke atas tu kena masuk dalam bilik air, dalam bilik saya. Dia masuk dekat ceiling tu, dia cakap dekat atas ceiling ni ada puluh ekor, dia cakap. Ada puluh ekor Ya, puluh ekor. Dia cakap dia naik tu tak sampai 2-3 minit je, dia dah sesak nafas dalam tu. Dia rasa macam terlalu ramai dalam tu. Dia pun turun balik. Dia pun cakap benda yang sama. Dia cakap maaf lah, dia cakap dia tak boleh nak buat dia ni, dia terlalu kuat sangat. Okay. So kita pun yalah, nak buat macam mana, dah dia pun datang dari jauh apa semua kan. Lepas pada ustaz tu balik, kita orang tengah solat Zuhur time tu, berjemaah juga. Ada suara lelaki yang garau, yang kita tak pernah dengar suara tu. Kalau kita tahu suara tu suara manusia, kita tahu suara tu manusia, tapi ni bukan manusia. Dia menjerit, "Woi." So mak saya jatuh, ayah saya terus pengsan time tu. Okay. Lepas tu adik-adik saya menangis apa semua. Datang mana entah suara tu tiba-tiba ada. Kita orang baca Yasin, baca Quran apa semua. Masa tu ayah dah pengsan lah. Ayah tiba-tiba pengsan. Mak pun jatuh. Mak jatuh. Dia terkejut. Masa tu kan tengah solat kan? Tengah solat. Irfan jadi imam ke macam mana? Saya stay jadi imam lagi time tu. Okay. Mak masa jatuh tu mak pingsan sekali atau tak? Tak. Dia cuma jatuh sebab terkejut. Sebab betul-betul kuat time tu. Sama baca Yasin, baca Quran sama-sama apa semua. Tunggu ayah saya bangun ni. Okay, lepas pada tu ada seorang budak ni, dia melintas dari dapur nak ke bilik saya. Budak? Cuma macam ni lah, sejak daripada ayah saya sakit, cuma saya dengan ayah saya je yang nampak. Okay, so masa yang melintas tu, yang nampak hanya Irfan dengan ayah je lah, yang lain tak nampak? Masa tu ayah tak bangun lagi, tak tersedarkan diri lagi. So Irfan seorang je nampak masa tu? Masa tu budak lari dia pandang Irfan ke macam mana? Dia macam bilik saya, dia bukan berhadapan dengan dapur, dia sebelah dapur. Sebelah dapur. Okey. Dia dari dapur, daripada peti ais yang dekat ujung sebelah kiri, dia macam kena corner sebelah kiri, tahu tak? Nak ke bilik saya. Memang real time tu. Nampak macam manusia lah. Uish. Memang nampak macam manusia. Aku dengar ni pun lain macam lah. Meremang lah cerita kau ni. Dia mengekik, tahu tak? Dia berlari sambil mengekik. Dia lari sambil mengekik? Ya. Okay, tapi yang masih mengekik tu yang lain dengar tak? Tak dengar. Okay. Saya nampak tapi saya senyap kan, sebab saya nak bagi kecoh lagi time tu, adik tengah menangis apa semua kan. Okay, malam tu bila saya cerita, memang ayah cakap memang adalah budak. Budak ni selalu kacau bila adik-adik main apa semua, dia ada sekali. Sebenarnya ayah nampak budak tu selalu, cuma dia tak bagi tahu adik-adik lain lah yang dia tengah main sekali dengan adik. Ya. Lepas pada saya nampak budak tu malam tu, kita orang tak tahulah macam mana boleh terfikir nak tiba-tiba nak letak iPad dekat pucu dinding
dekat atas sikit lah. Nak bagi jadi CCTV lah contohnya lah kan. Okay, bila kita orang rakam, kita buat black and white time tu. Dalam pukul 2-3 pagi, seorang nenek tengah main dengan budak tadi. Jelas ada nampak dalam rakaman tu? Ya, ada. Mesti hilang juga kan? Memang hilang. Okey. Bila kita orang tengok balik, nenek tu dia belakang kita orang tau. Dia membelakang kita orang. Tu kita nampak budak tu je main dengan nenek tu. Nenek tu tengah duduk bersila. Budak tu tengah pusing-pusing nenek tu. Oh, nenek tu duduk setempat, lepas tu budak tu Duduk main setempat. keliling nenek tu. Aina. Dia sekejap je, dalam seminit 2 tu tiba-tiba hilang. Rakaman ni tadi direkam pakai apa? iPad. Oh, okey. Ha. So bila check balik memang dia terus hilang. Dua hilang. Sayang kalau tak kita nak kongsi kan sama kita punya pendengar kan. Ya. Okey, so seterusnya macam mana? So lepas pada kita tengok footage tu, kita orang bagi tahu lah dekat ustaz ni, salah seorang dekat Kelantan juga ni. Dia cakap yang nenek ni memang asalnya ada dekat rumah ni. Yang budak ni macam mana dia, budak ni memang dia suka dekat kawasan perumahan ni. Okey. Cuma bila dia bergabung dengan cantau lagi dan tempat asal lagi power lah dia orang. So macam yang nenek tadi dengan budak tadi bukan dihantar oleh orang yang dengki tu, tapi dia memang ada kat situ. So sebelum ni dia tak pernah tunjukkan diri dia. Disebabkan cantau, lepas tu tempat asal apa semua, so dia berani tunjukkan diri dia sebab dia lagi power rasanya, sebab ada geng. Kita orang decide nak pindah sebab tak tahan sangat, sebab dia kacau adik-adik apa semua kan. So kita orang macam mungkin duduk tempat lain tak kena ganggu lah kot. Kita orang duduk dekat rumah nenek saya dekat Kelantan juga. Cuma beza ni dalam 7 km macam tu lah. Kita duduk dalam 3 hari. Hari pertama tu dah kena kacau time tu. Hari pertama pun dah kena kacau Macam ni. Bila benda tu datang, benda tu akan tiba-tiba blackout satu rumah. Sama juga dekat rumah saya ni. Bila benda tu datang akan bunyi dentuman kuat dekat bumbung. Sama juga benda ni berlaku. Sama juga benda ni berlaku dekat rumah nek saya tu. Waktu tu subuh. Bunyi dentuman kuat juga dekat bumbung. Tiba-tiba blackout. Ayah saya, seorang ni masa tu bilik ada 3 rumah nenek ni. Okay, 2 bilik bersebelahan, 1 bilik lagi dekat dapur. Okay, bilik kita orang ni bersebelahan ni, yang dari kiri bilik adik-adik dengan saya apa semua lah. Bilik belah kanan mak dengan ayah saya. So pintu dua-dua bilik ni terbuka. Dari bilik ayah saya tu, dia campak sampai ke depan pintu rumah. Satu-satu pintu bilik terbuka? Ya. Dalam keadaan yang kuat lah, dia hentak ke? Dia hentak kuat, pintu-pintu semua terbuka. Lepas tu dia campak ayah saya dari bilik tu ke depan pintu rumah. Okay, masa tu ayah duduk kat mana? Ayah tengah duduk di atas katil lah, tengah duduk baru bangun macam tu. Tiba-tiba dia menjerit. Yang tu saya tengah siap-siap nak pergi sekolah time tu. Padahal duduk sebelah je padahal. Lepasnya bunyi dentuman kuat dekat bumbung tu, terus blackout, dia pun menjerit. Tengok dia dah depan pintu dah. Kepala dia habis darah time tu. So masa tu dia pingsan lah? Tak pingsan. Tak pingsan? Dia masa ni kat rumah nenek kan? So masa kejadian ni nenek sedar lah apa yang jadi dekat ayah masa tu? Nenek sedar lah. So yang benda ni berlaku masa hari pertama kat rumah nenek?
Hari kedua, ketiga? Tak, kita orang duduk sehari je. Oh, okay. So, Tak lepas tu Tak jadi nak duduk 2-3 hari sebab dah mula pun dah kena. Tak Irfan, aku rasa kau teruskan cerita aku. Lain macam gangguan yang korang kena ni bukan gangguan biasa-biasa lah. Cerita yang ketiga. Cerita yang ketiga ni selang 2-3 bulan lepas pada tu. Okay, selang 2-3 bulan. Okay, kita orang tengah breakfast sekali. Breakfast sekali. Apa semua tak, pagi tu elok je, cantik, tak ada gangguan apa semua. Kita orang pun happy lah, biasanya ada je benda-benda yang berlaku. Okay, bila mak nak masak untuk tengah hari, masak apa, ingatkan tu lah, masak lah. Bila makanan dah siap apa semua dekat dapur, tengah tunggu kita orang datang je. Mak time tu dia depan TV. Lepas tu dia kata, marilah makan sama-sama apa semua kan. Kita orang pun keluar daripada bilik. Keluar daripada bilik tu, makanan tak ada, tinggal pinggan je. Alamak, hilang makanan? Semua hilang. Aduh. Nasi dalam periuk nasi tu dah basi. Oh, okey. Lapar sangat tu Sami tu. Okey. Okey. Ayah pula ni dia geram sangat, dia cakap, kenapa tak basuh pinggan sekali? Nak makan sangat, basuhlah pinggan. Okey. Saya pun tengok dia marah dia tu, gosok lah badan dia apa semua, sabar. Nanti kita order lah, senang. Cakap macam tu. Okey, lepas dia marah tu, dalam pukul dekat asal juga lah, pukul 4 lebih macam tu. Ayah ni dia keluar rumah. Dia cakap dia nak pergi isi minyak kereta. Okey, kita pun lepaslah dia pergi seorang-seorang. Sebab sebelum tu 2-3 hari tu dia nampak okey. Okey, sihat macam biasa apa semua. Okey, lepas dia isi minyak tu, dalam pukul 7 lebih dia tak balik lagi. Okey. Okey, kita orang pun risau lah. Call tak dapat. Call tak dapat. Kita orang call nenek kita orang. Nenek kita orang cakap dia tak ada pun kat sana. Bila nak jadikan cerita, ni start jiran tahulah. Dia jadikan cerita, jiran nampak dia dekat HUSM, hospital USM. Okey, dia belakang hospital USM tu, dia tengah mendongak dekat bangunan hospital tu. Alamak, dongak lagi. Okey, bila jiran panggil dia buat tak dengar je. Dia tak menyaut apa semua. So, saya dengan mak saya ni pergi, tengok mata dia merah. Tengok mata dia merah apa semua. Kita orang pun azan tepi telinga dia apa semua. Kita orang pun dapat bawa balik dia lah. Dia cakap, time tu masa dia tengah drive, dia cakap atuk dia ni nak bunuh diri, pergilah selamatkan dia. Benda tu tengah bisik tepi telinga dia. Okey, itu pasal dia dongak dekat bangunan tu. Dia nampak atuk dia nak bunuh diri time tu. Ayah dia lah, atuk saya ayah dia. Macam tu. Dia benda tu dah berbisik kat telinga dia. Dia cakap, kau pergilah bunuh diri sekali. Dia cakap begitu. Ayah ni dia dalam badan dia tu, ayah saya, cuma yang kawal tu benda lain. Okey, dia macam dia nolak lah apa semua benda tu cakap dekat ayah saya. Nasib baiklah dia tak pergi naik bangunan apa semua kan. Nak jadikan cerita pula, lepas pada dia balik tu, dia muntah paku, dia muntah rambut lagi. Bila dia buang air besar, satu kepala makhluk apa entah keluar daripada badan dia. Buang air besar tu, satu kepala berbentuk kepala, ada mata, ada mulut, ada rambut. Macam satu genggam lah besarnya. Genggam. Okay. Kita orang pun ambil gambar lah kan. Hantar dekat ustaz, dia cakap ada benda baru lagi yang datang. Okay, so tadi ayah Irfan dia buang air besar dan ada satu makhluk
yang keluar berupa kepala. Ya. And macam mana boleh describe lagi tak bentuk dia? Betul, dia Macam nak orang ke apa? bukan orang. Dia Aha. macam muka dia tu berkedut sangat, Aha. tapi ada mata dia kecil, mulut dia pun kecil. Cuma dia punya kening tu garang sangat, macam dia tengah marah macam tu. So rambut dia rambut panjang, cuma kecil lah kepala tu, kecil, satu genggam macam tu. Besar juga sakit tau. Sakit, dekat sejam jugalah dia dalam tandas tu. Okay, so masa tu ayah keluar bawa lah benda tu. Tak bawa, Biar situ. biar situ, Then tangkap gambar. tangkap gambar. Tapi benda tu tak bergerak lah Tak bergerak. Nasib baik dia tak hidup. Okay. Okay, bila dah kita orang dapat tahu ada benda baru, ataupun Tail tak miss lagi solat berjamaah apa semua sekali lagi. Bila kita orang solat jemaah, bila masa tu sebenarnya isyak, solat isyak, itu dah habis solat, bagi salam apa semua, ada 2 ekor kala jengking tengah berlawan tu. Allah. Dekat mana Tiba-tiba tu? muncul depan kita orang. Di atas jadah ke apa tu? Dah depan sejadah. Oh, depan sejadah. Dia tengah bergaduh, tiba-tiba dia macam mana depan saya jadi imam. Depan saya tu ada almari kaca. Okay, dia keluar daripada situ, dia tengah bergaduh 2 ekor tu. Okay, tiba-tiba ada 2 ekor ada jengking kat situ. Bila kita nak halau, dia tak bergerak tau. Kita dah sapu dia tak, macam dia tak hidup, dia keras je time tu. Kita pun sapu dia sampailah letak di luar rumah. Okay, kita orang pun rasa malam panjang lagi, apa lagi nak tunggu ni kan. Okay, dalam pukul 1 macam tu, katil kita orang tengah tidur sekali juga. Katil ayah memang real tengah bergoncang tau, tengah goyang. Uish. Ayah masa tu ada? Ayah dengan mak saya duduk sekali situ. Kat atas katil tu? Ya. Katil tu sampai berbunyi, dia goyang. Saya pun terbangun lah tengok. Ya Allah, memang takutlah time tu. Masa tu mak ayah keadaan macam mana? Takut menjerit ke? Mak saya time tu, dia sama-sama bangun dengan saya time tu. Dia pun kejutkan ayah, bangun. Dah kenapa macam ni kan? Ayah pun bangun tengok, ya Allah, hebat. Rupanya bila ayah tunduk ke bawah, rupanya benda tu ada kat bawah. Ada kat bawah katil? Ada kat bawah katil. Dia tengah goyangkan lah tu? Tak tahu lah. Okay, lepas tu? Dia berambut panjang time tu, baju putih. Tak tahulah kakak ke apa kan. Tapi dia tak pandang muka dah, dia tunjuk muka. Dia membelakangi. Dia tengah meniarap time tu. Kita orang pun, ya Allah, kita orang tidur ke bilik saya pula time tu. Masa tu dah ayah, mak dah beralih pada katil tu, tapi dia masih bergoyang ke macam mana? Masih bergoyang lagi. Memang real bergoyang. Masa dalam tu 5 minit macam tu jugalah. Masa tu Irfan tak ada jenguk bawah Tak apalah. Dia masa tu mungkin tak sedar mak ayah dah turun, tapi dia ingat belum, dia goyang lagi. Dia goyang lagi. Okay, lepas tu dah pindah tu okey lah. Okay, so tu kita apa. Yang ni cerita keberapa tadi? Aku dah tak ingat sebab banyak sangat yang diganggu ni. Yang ni yang keberapa tadi? 4 Ini yang keempat silap. Mungkin kita boleh bagi yang last sebelum kita wrap. Boleh? Okay. Time tu ayah saya memang tak dapat bangun. Memang terbaring je dalam seminggu lebih macam tu lah. Makan pun dia berkurang apa semua. So kita orang decide nak hantar dekat Usain. Okay. Bila kita orang letak dia dekat Usain, buat physio apa semua, buat saraf dia dah rosak kan. Okay. Malam yang ketiga, kita orang duduk situ seminggu lebih, dekat 2 minggu juga dekat Usain. Usain ni dia satu ward yang kita
satu bilik, bukan ward yang terbuka macam tu. Okey. Kita orang duduk satu bilik ni malam yang ketiga. Bilik kita orang je blackout time tu. Satu bilik ni dia ada satu tingkap yang menghadap keluar jalan tau. Jadi kita orang nampaklah bandar. Satu ketukan 3 kali. Ketuk dekat cermin tu and then blackout. Masa tu yang jaga ayah Ifan lah ke ada orang lain juga? Satu family ada. Satu family ada, okey. Satu family. Kiranya adik apa semua dengar lah. Tiba blackout. Bila blackout, ada makhluk hitam betul-betul berdiri depan pintu. Depan tu, kat pintu tu ada kaca lah cermin. Pintu tu ada kaca. Okay. Tu betul dia dekat situ. Sama tak sama sebab saya dengan ayah saya je lah nampak. And then dia tembus, dia dari luar tembus masuk ke dalam. Alamak. Dia makhluk yang sama juga, yang warna hitam, berjubah, yang tak ada muka, masuk tembus ke dalam. Masuk bilik kita orang. So time tu ayah tutup mata, kita orang pun tutup mata lah. Ifah apa peluk sama apa semua. Dalam dekat 15 minit jugalah nak ada elektrik balik. Sebab time tu bila dah ada elektrik balik, kita orang keluar, nurse tak ada time tu. Nurse pula tak ada? Nurse pula tak ada dekat dia punya kaunter. Biasanya ada 2-3 orang time tu. Time tu tak ada. Okay, bila pagi esok tu kita orang tanya, memang blackout ke malam? Tak ada pun, elok je bilik lain. So nurse pun tanyalah kenapa. Kita orang pun tak boleh tahulah kenapa. Okay. Tapi masa duduk dekat youth science tu, bukan malam tu je kita orang kena, banyak malam jugalah. Dalam selang tu 3 hari ada. Ada sekali tu kita orang lepas kita orang tunggu ayah balik daripada buat PCO. Dalam pukul petang tu, pukul 5 macam tu, nurse lelaki ni bawa ayah saya masuk dalam youth science tu, letak dia dekat kaunter. Okay, bila letak kat kaunter, saya pun nampak lah ayah saya kira saya keluar daripada bilik tu, just bawa dia masuk bilik je lah. Bila saya bawa masuk bilik, dia tak pandang saya pun, ayah saya time tu. Okay. Dia macam, saya tengok dia macam pelik lah time tu. Bila saya bawa dia masuk di bilik, dia pun naik atas katil. Lepas tu dia terus tidur baring kan. Dia cuma dia tengok saya time dia nak bangun, nak naik atas katil, dia cuma tenung saya dengan tajam betul mata dia time tu. Lepas tu bila dia bagi, saya pun sambung study time tu. Kiranya saya membelakangi dia. Nurse lelaki ni ketuk pintu bilik saya, nak bagi ayah saya masuk. Jadi saya pun tengok belakang, tengok betul itu memang ayah saya. Tapi yang mula-mula tadi tu, saya bawa siapa? So masa tu Irfan masa tu dah membelakangi ayah kan? So pusing masa tu ayah ada tak? Ayah dekat katil tak ada. Tak ada? Tiba-tiba tak ada? Tak ada. Oh, okey. Dengan kursi, dengan wheelchair dari kaunter tu saya letak dalam bilik pun tak ada. Dengan wheelchair pun sekali tak ada? Tak ada. Okey. Saya tengok dengan terkejut lah ayah saya. Ayah saya pun tanya kenapa? Tak ada apalah. So kisah ni Irfan ceritakan tak ke ayah? Lepas dah macam mungkin sekarang ayah dah tahu tak? Sekarang dia tahulah. Irfan dah cerita kat dia lah. Okey Irfan, so bila dengar cerita Irfan ni, kita kan nak tahu apa kesudahannya sampai sekarang yang terjadi lah. Sebab kita dengar banyak sangat yang berlaku dekat keluarga Irfan ni. Sekarang gangguan tu dah kurang kan? Sekarang gangguan tu dah kurang. Semuanya yang
yang berlaku sekarang ni cuma ada budak-budak. Itu je lah. Tapi benda tu rasa macam dah jadi satu kebiasaan ke macam mana? Satu kebiasaan lah. Dah lali lah. Mungkin ada satu part yang kita yang cerita, mungkin ada ustaz yang dapat mengubah atau macam mana tiba-tiba boleh kurang gangguan tu. Mungkin pendengar kat luar sana pun dia nak tahu apa yang terjadi dekat Irfan dan keluarga sekarang. Irfan nak cerita sikit atau rasanya nantilah part 3 lah Irfan kan? Boleh juga. Kan? Ngam. Okey, apa pesanan Irfan kali ni kepada pendengar kat sana? Mungkin orang kat sana mungkin ada terkena gangguan juga tapi tak sehebat yang Irfan dan keluarga lalui. Apa nasihat yang boleh bagi kat diorang supaya diorang tak mengalah, tak takut? Kalau apa-apa dugaan sekalipun, rantau ke apa pun, rasa takut tu benda normal. Tapi ingat, yang lebih kuat lagi, yang lebih kuasa lagi Tuhan. Kita cuma lalui pun dengan makhluk Tuhan juga. Ni cuma dugaan dekat dunia. Mungkin ada lagi kelebihan-kelebihan kita dekat akhirat. Cuma kita kena kuat semangat tu je lah. Jangan mudah putus asa. Sebab dekat dunia je kita ni. Mungkin bila kita dengar apa yang dilalui oleh Irfan dan keluarga tu sangat berat, tapi kita kena tahu juga apa dugaan yang diberi pada Irfan tu takkan Allah kasih kalau keluarga diorang dengan Irfan tak kuat untuk jalani. Apa yang diorang bagi ni setara, diorang tahu. So kat situ adalah satu ujian kepada Irfan dan keluarga. Ujian tahap keimanan kan. Tengok macam mana, sejauh mana keluarga Irfan dengan boleh lalui tu. Aku salute lah, aku bangga lah. Sebab kalau aku kan, aku tak tahulah. Aku memang tak pernah kena dengar gangguan yang sehebat macam ni. Adalah beberapa cerita, kalau Irfan pernah dengar cerita Kak Fah, Kak Jem, Sam, yang tu agak mungkin lain macam. Tapi Irfan punya ni kerap sangat. Adakah Irfan ni seorang yang hijab terbuka? Tak. Tak, tapi bila ada benda-benda yang macam ni lah yang kena dekat rumah, bukan Irfan dengan ayah saja yang boleh nampak. Okay, so kita jumpa di part 3 Irfan, boleh? Boleh, insyaAllah. Okay, tapi sebelum tu kita tanya diorang, nak tak part 3? Aku rasa bukan aku seorang je nak kan. So kalau korang nak, boleh komen dekat bawah. Okay, so sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe untuk video yang lebih banyak. Dan terus support kami untuk menjadi YouTuber yang lebih berjaya. Okay, jumpa anda di minggu hadapan. Assalamualaikum.